Ya, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini uh, Abang bersiaran di kota Cabang 3, yang mana kota ini adalah kota pemerintahan Kesultanan Melayu Patani bagi dinasti Kesultanan Kelantan, iaitu kota yang kedua dibina selepas kota Kresik. Mana kota kalau ikutkan sejarah di Patani ini, Kesultanan modennya adalah bermula di kota Kresik dan kemudiannya dipindahkan ke kota Cabang 3, yang mana di kota Cabang 3 ini dinasti yang memerintahlah dinasti daripada Kelantan, iaitu daripada dinasti uh, Sultan Muhammad. Ada bermula dengan Sultan Muhammad, yang mana masjid yang kita berada sekarang, yang kalau boleh saya sebut, saya sekarang berada di masjid di Raja Patani, yang mana masjid ini dibina lah di zaman Patani belum lagi dijajah oleh kerajaan Siam sekarang. Masjid ini sebenarnya dibina di zaman Sultan Muhammad, iaitu pada tahun 1856 hingga 1860, pada tahun 1845 sehingga 1856. Dan ketika itu masjid yang kita berada sekarang adalah bukan sebesar yang mana kita saksikan sekarang, tapi hanya mengambil ruang bahagian istana yang diperuntukkan oleh Baginda Sultan ketika itu, lebih kurang seluas 400 meter persegi, dan diberikan bahagian ini untuk dijadikan masjid. Kemudiannya di zaman pemerintahan anak anda Baginda yang bermula pada tahun 1856 hingga 1861, Tengku Putih anak anda Baginda yang memerintah sebagai raja kedua dinasti Kelantan berpusat di kota Cabang 3 ini, Baginda memindahkan ruangan masjid ini keluar daripada kawasan istana dan diberikan tapak khusus, iaitu berjarak 200 meter ke arah kanan daripada ke arah kanan daripada masjid yang ada sekarang ini. Dan sekali lagi kemudiannya Baginda memindahkan sekali lagi lokasi masjid sebagaimana yang kita berada sekarang, yang kita berdiri sekarang inilah lokasi yang terakhir yang dibina oleh Baginda Tengku Besar. Dan pada ketika binaan yang pertama ni, masjid yang kita berada sekarang adalah masjid yang dibina dengan binaan kayu, yang kemudiannya dibina dengan konkrit. Dan kalau boleh saya sebutkan, antara teknologi yang digunakan pada ketika itu adalah teknologi bangunan konkrit beratap bata dan tanah senggora. Mana menggunakan tanah senggora sebagaimana tanah atap yang kita lihat sekarang. Dan selain daripada itu juga, mereka menggunakan teknologi manisa madu. Maknanya madu tadi tu dicampurkan untuk dia melekat dan dicampur dengan telur putih. Dan selain daripada itu juga, masjid ni banyak dihiasi dengan kayu berseni ukiran unik daripada penduduk tempatan, dan ada juga yang diimport ataupun diambil daripada perhiasan daripada negara China. Dan tempat kita berada sekarang ini adalah antara Istana Negeri dan juga Perkuburan Negeri Patani. Jadi sekarang istana ini dah tidak lagi wujud, yang ada hanya masjid yang telah dibesarkan dan bersempadan dengan bersepagar dengan kawasan tanah perkuburan negeri. Ketika itu adalah tanah perkuburan ini adalah tanah perkuburan negeri, yang mana kalau boleh saya sebutkan adalah tanah perkuburan rasmi, dan sekarang dah dibuka untuk kepada semua penduduk tempatan. Dan saya nak sebut juga pada tahun 1861, Tengku Timun, iaitu raja yang berikutnya selepas daripada Tengku Besar, iaitu pada tahun 1861 hingga 1870, dia Baginda meluaskan lagi bangunan masjid ini untuk mencukupkan bilangan makmum yang bersolat. Dan Baginda lantikkan seorang imam, mana melantik seorang imam yang bernama Tuan Abdul Latif. Ini adalah imam yang pertama yang dipanggil imam rasmi masjid, dan juga selaku penyelia diraja dalam hal-hal keagamaan ketika itu. Dan masjid di zaman Baginda ni adalah masjid yang diasaskan sebagai pusat pemerintahan. Itulah segala pusat peradaban, pusat pengajaran, pusat ilmu, pusat kegiatan politik dan sebagainya. Dan sekarang ini pada sebelum yang kita saksikan sekarang ini, masjid ini adalah ditakbir ataupun diberi sentuhan dirajanya lah pada zaman Tengku Abdul Kadir, iaitu Sultan Sultan Patani yang terakhir, iaitu pada tahun 1879 hingga 1882. Yang mana Tengku Abdul Kadir ketika hayat Baginda sangat mengambil berat, mengambil
cakna kepada kegiatan di masjid, baginda mengarahkan supaya masjid ini dimakmurkan, supaya masjid ini digunakan secara optimum dan sebagainya. Malangnya baginda telah ditangkap ketika berlaku krisis ketika Siam mula menjajah negeri Patani, negara Patani. Baginda ditangkap dan dibawa ke satu tempat. Selama 2 tahun baginda ditahan dan setelah dibebaskan, baginda berhijrah ke negeri Kelantan untuk menyelamatkan diri dan bersama dengan keluarga baginda. Dan kemudiannya masjid ini wujud seperti keadaan kita saksikan sekarang, dah hanya kekal sebagai pusat ibadah khusus semata-mata, iaitu untuk solat dan tempat pengajian agama yang tidak rasmi. Jadi insya-Allah saya akan bawa perhatian, saya akan bawa penjelajahan kepada rakan sahabat untuk melihat keadaan ruangan masjid yang kita berada sekarang. Jadi kalau boleh saya bawa ke bahagian dalam. Ini bahagian serambi. Ini bahagian serambi adalah bahagian tambahan. Ini yang dibina terkemudian. Ini tidak ada kaitannya dengan sejarah awal. Ini adalah dibina kemudian. Dan ini kalau kita boleh saksikan, ini adalah bangunan asal. Bangunan asal setelah masjid ini dibina menggunakan konkrit. Ini agak besar juga kawasan, menganjur sampai ke belakang. Dan mungkin kita boleh tunjukkan yang di bahagian belakang ini, apa yang ada di sana. Ini bahagian ruangan belakang. Masih lagi ada kawasan-kawasan tinggalan pengaruh istana lama, masih lagi ada. Jadi berseni bina Melayu. Dan kita ke seberang sana. Ini juga serambi yang dibina terkemudian. Ini serambi yang dibina terkemudian di zaman Kesultanan yang terakhir. Dan kalau boleh saya sebut, ada yang menarik di masjid ini, iaitu ada 2-3 perkara. Yang pertama, saya nak tunjukkan beduk yang besar. Beduk yang besar ni, beduknya lah daripada zaman Kesultanan sehingga sekarang ni masih kekal lagi berada di sini. Dan yang kedua, saya nak tunjukkan bagaimana perigi yang digali, perigi yang digunakan yang oleh Tengku Humaisuri ketika itu, yang mana perigi ni mengalirkan terus air ke kolah masjid. InsyaAllah saya akan tunjukkan. Sangat-sangat menarik. Ini kolah besar untuk berwuduk, dan kalau tuan-tuan rakan sahabat boleh saksikan, di sana ada satu beduk. Ini beduk lama yang masih lagi berfungsi sebenarnya. Cuma sayang sekali tidak diselenggara, dah ada berlaku kerosakan. Yang masih lagi kita dapat saksikan adalah belulang lembu ataupun kulit lembu yang masih lagi tersisa. Dan mungkin kalau kita buat tambah baik untuk kita memelihara khazanah bangsa kita, insya-Allah boleh kita cadangkan kepada pihak-pihak tertentu untuk memelihara artifak-artifak atau peninggalan sejarah moden. Ini saya nak tunjukkan, ini adalah kalau dalam bahasa Kelantan Patani kita panggil dia sebagai celorian. Celorian ni untuk mengalirkan air, dan di sana air itu dah dipump menggunakan secara manual, ditarik ke atas dan dimasukkan air ke celorian ni dan terus ke kawasan kolah. Telaga yang masih kekal lagi digunakan sehingga sekarang. Ini adalah sebenarnya kayu. Ni bukan fiber, tapi ni bahagian kayu. Cuma sekarang ni dah disalut fiber. Di sebelah atas sudah disalut fiber. Dan asalnya celorian ni adalah celorian kayu. Betapa teknologi zaman tok nenek kita terdahulu dapat melahirkan dapat mewujudkan sistem yang sangat-sangat berteknologi ketika itu. Ya.
Kita ada timbul besar. Timbul besar itulah yang diguna secara manual, itu di apa ni, dilepaskan secara manual dan ditolak ke atas, ditekan balik ke atas sehinggalah air naik ke atas dan akan dilepaskan air ke kolah takungan. Kita saksikan di bahagian luar masjid. Ini kawasan perigi lama yang masih kekal, cuma sekarang ni dah diguna pam. Sekarang ni dah menggunakan pam yang pam moden. Di zaman dulu, zaman tok nenek kita dulu masih lagi memakai sistem manual. Mesti ada tangga lagi ni untuk kita nak ni timba yang digunakan timba ni dah tembus timba ni turunkan ke telaga. Bagaimana turunkan? Ini kayu ni diturunkan. Bagaimana yang kita saksikan lesung besar, lesung yang kita panggil lesung indik untuk menumbuk padi, untuk leraikan daripada biji dan kulit padi, samalah kaedah yang digunakan untuk mengambil air daripada telaga yang besar ni, kemudiannya dicurahkan ke lorian ni tadi, terus ke kawasan kolah besar. Jadi inilah keindahan teknologi lama ni, satu-satunya tinggalan sejarah Kesultanan Melayu moden dinasti Kelantan yang memerintah kota Cabang 3 Patani ini yang masih lagi kekal sehingga sekarang. Yang mana tapak asal ni, kalau boleh saya ulang balik, ini adalah tapak kawasan istana yang mana bermula dengan Sultan ketika itu memberikan sedikit kawasan istana untuk dijadikan masjid, yang kemudian disambung oleh anak baginda memperuntukkan kawasan lapang bersebelahan dengan istana untuk dijadikan masjid, dan kemudian diperluaskan lagi sehinggalah kita saksikan sekarang yang seni bina ini cukup menarik, penuh tradisi Melayu. Itulah berbumbung Melayu. Kalau kita boleh saya sebutkan, inilah berbumbung berciri seni bina Melayu. Dan di hujung tu, kalau boleh kita saksikan, itu ada ekoitik, walaupun sedikit tidak begitu jelas, tetapi di hujung masih lagi nampak. Ini kalau boleh saya tunjukkan di hujung. Ini ekoitik, tradisi Melayu ini ekoitik berkeadaan begini. Maknanya inilah seni bina Melayu berbanding dengan seni bina Siam yang menggunakan ekor naga atau juga menggunakan hanuman kera, menggunakan replika kera di hujung. Itulah membezakan antara seni bina Melayu dan juga seni bina Siam. Jadi kepada rakan sahabat yang nak mencari di mana lokasi keberadaan masjid ini, sangat-sangat mudah. Kenapa? Kita boleh akses daripada pintu masuk yang kedua. Pintu masuk yang kedua ke Bandar Patani, yang kita boleh masuk melalui flyover. Kita masuk ikut laluan bawah dan terus kita buat pusingan U terus ke kota Cabang 3, insyaAllah. Dan kepada yang masih lagi perlukan kepada info-info berkaitan dengan di mana keadaan keberadaan masjid ini, kita boleh menggunakan Google Maps untuk dapatkan lokasi yang sebenar, dan juga boleh buat carian bagaimana sejarah masjid di Raja Patani ini bermula, dan suka duka pembinaan masjid ini, suka duka keagungan masjid ini yang kemudian dapat kita saksikan sekarang ini. Boleh kita sama-sama baca. Semoga kita menjadi manusia yang bersyukur betapa nenek moyang kita dahulu sangat-sangat mempertahankan, sangat menyediakan satu yang boleh kita banggakan pada hari ini. Jadi kalau kita sebagai anak cucu yang ada di generasi terkemudian ini menjadi lebih teruk daripada generasi terdahulu, maka tidak adalah apa-apa kehebatan yang boleh kita banggakan untuk kita tinggalkan kepada anak cucu kita suatu hari nanti. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, la in syakartum la azidannakum. Jika kamu bersyukur, aku akan tambahkan lagi nikmatku. Bersyukurlah yang kita masih lagi berada, kita masih lagi diberi kesempatan untuk kita memperbaiki diri kita, untuk koreksi diri, untuk kita menambah amalan kita, untuk kita memajukan diri. Jangan sampai suatu hari nanti segala-galanya lenyap sehingga kita tidak lagi mampu untuk melakukan apa-apa. Bagaimana yang berlaku kepada tok nenek kita terdahulu, yang mana mereka ini direnggut kebebasan mereka sehingga
menjadikan negeri ini tidak sebagaimana asalnya, iaitu tanah Melayu, yang kemudiannya tidak lagi boleh kita sebut sebagai tanah Melayu. Kenapa? Kerana tanah yang kita pijak ini sekarang sudah pun dijajah dan masih lagi kita berada di bawah cengkaman pihak yang lain, sehingga kita tidak bebas lagi melakukan apa sahaja sebagaimana yang selalu kita sebut, ini adalah warisan tanah kita, ini adalah tanah kita, ini adalah kebudayaan kita, ini adalah tinggalan nenek moyang kita dan sebagainya. Jadi insya-Allah kita jumpa lagi di seri yang akan datang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.